Cikgu Atira dengan Cikgu Sharifah nak tanya kepada kamu semua apa khabar? Sihat? Bagaimana kamu punya cuti kali ni? Cuti yang panjang sepanjang cuti PKP. Ialah disebabkan masalah gelombang COVID yang ni, jadi kita telah pihak kementerian pun telah menutup aktiviti persekolahan, tetapi aktiviti pengajaran akan berlangsung seperti sedia kala. Baiklah, untuk hari ini cikgu dan Cikgu Atira akan mengajar kepada kamu secara maya berkenaan berkenaan pengajaran gaya bahasa menerusi novel naratif August Shanto. Baik, cikgu nak tanya kepada kamu semua lah. Kamu tahu tak apa itu gaya bahasa? Apa definisi gaya bahasa? Apa jenis-jenis gaya bahasa? Tak tahu? Okey, tak apa. Sebelum cikgu terangkan dengan lebih lanjut, cikgu akan tayangkan satu video berkenaan gaya bahasa dan jenis-jenis gaya bahasa untuk kamu melihat terlebih dahulu dan cuba kamu fahamkan. Kemudian baru cikgu akan memberi penerangan yang secara lebih mendalam apa itu gaya bahasa dan jenis-jenis gaya bahasa. Boleh? Okey, jom kita tengok video gaya bahasa yang akan cikgu tayangkan. Baiklah, tadi kamu semua telah melihat tayangan video gaya bahasa yang telah cikgu dengan Cikgu Atira sediakan. Jadi cikgu nak tanya, cikgu harap kamu faham secara ringkas je lah apa itu gaya bahasa dan jenis-jenis gaya bahasa. Baiklah, cikgu tahu kamu pun sudah mengetahui apa itu gaya bahasa, tetapi tak apa, tidak mengapa, cikgu akan membuat lagi sekali penerangan secara lebih mendalam supaya kamu lebih mengetahui lah apa itu gaya bahasa, apa itu jenis-jenis gaya bahasa. Dan cikgu harap kamu fokus, cikgu tak pinjam masa yang lama pun. Cikgu minta kamu pinjamkan telinga kamu, mata kamu, fikiran kamu supaya kamu boleh faham dengan pengajaran pada hari ini, iaitu pengajaran gaya bahasa. Baiklah. Menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat pada tahun 2005, gaya bahasa adalah cara penggunaan bahasa di mana para penulis akan menulis karya mereka
dengan menggunakan gaya bahasa ini, di mana gaya bahasa ini merupakan satu ciri ataupun satu komponen yang sangat penting yang untuk para penulis ini meluahkan idea mereka ataupun bagaimanakah para penulis ini berkomunikasi dengan para pembaca dengan menggunakan ayat-ayat yang indah, bahasa-bahasa indah dengan menggunakan gaya bahasa. Gaya bahasa ini telah ditakrifkan sebagai cara atau ragam bahasa yang digunakan menerusi daripada tulisan karangan ataupun tulisan daripada hasil-hasil karya kreatif yang terdapat di dalam sesebuah penceritaan. Baik, kamu faham ke apa itu gaya bahasa? Untuk yang lebih faham, untuk yang lebih mudah, gaya bahasa ini adalah cara penggunaan pemilihan kata, frasa dan ayat yang digunakan oleh penulis dalam menyampaikan penceritaannya. Gaya bahasa ini digunakan sebagai komponen yang sangat indah, sebagai komponen bahasa yang indah untuk menarik pembaca untuk lebih suka, lebih cenderung untuk membacanya. Baiklah, kita pergi ke pembelajaran seterusnya, iaitu jenis-jenis gaya bahasa. Gaya bahasa ini terdiri daripada 4 jenis, iaitu gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pengulangan dan gaya bahasa perjinaan. Setiap 4 jenis gaya bahasa itu memiliki pecahannya yang tersendiri. Contohnya metafora, personifikasi, anafora, repetisi, sinkop, simili, hyperbola dan sebagainya. Untuk gaya bahasa perbandingan, ia merujuk kepada sesuatu yang kita bandingkan, contohnya personifikasi dan hyperbola. Manakala gaya bahasa pertentangan, ia merujuk kita bertentang akan satu idea, iaitu seperti penggunaan simili, penggunaan hyperbola. Manakala gaya bahasa pengulangan adalah gaya bahasa pengulangan ni terdiri daripada unsur-unsur bunyi, unsur-unsur perkataan, contohnya anafora, repifora, repetisi, asonansi. Sebab gaya bahasa pengulangan dia banyak dalam dia banyak, seperti yang cikgu bagi tahu tadi lah, seperti anafora, epifora, repetisi dan sebagainya. Manakala dan yang terakhir adalah gaya bahasa penyirnaan. Gaya bahasa penyirnaan ini adalah penggunaan bahasa mudah ataupun ringkas, iaitu sinkop. Daripada perkataan yang panjang kita pendekkan. Jadinya contoh perkataan tidak yang telah dipendekkan, sinkopnya adalah tak. Hendak jadi nak. Jadi dengan adanya gaya-gaya bahasa ini yang telah diciptakan sejak berkurun lama, ia sebagai satu bahasa yang sangat indah untuk kita lebih memahami. Jadi dengan adanya gaya bahasa ini, ia sebagai medium yang digunakan oleh penulis dalam karya untuk menyampaikan ataupun cara berkomunikasi mereka dengan pembaca. Jadinya gaya bahasa itu amat penting di dalam sesuatu pengkaryaan dalam cerita. Baik, menerusi daripada novel Naratif Argo, contoh daripada bab 4 ni, cikgu meminta kamu mengeluarkan seberapa banyak gaya bahasa yang terdapat dalam bab ini. Tetapi cikgu ingin bukan kamu berbuat secara sendirian, tetapi kamu perlu berbincang antara sesama kalian
untuk kamu keluarkan seberapa banyak gaya bahasa. Seterusnya, barulah kita akan melakukan aktiviti yang menarik. Ya. Sekejap. Baiklah, tadi kan Cikgu Sharifah dah terangkan kepada kamu berkenaan definisi gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa, dan Cikgu rasa dan Cikgu tahu yang kamu semua sudah memahami, sudah faham apa itu definisi gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa yang terdiri daripada metafora, asonansi, anafora, repetisi, personifikasi dan sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti untuk pengajaran hari ini, cikgu dengan Cikgu Atira akan menunjukkan satu demonstrasi kepada kamu bagaimana melakukan aktiviti wawancara berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu tajuk gaya bahasa, tapi kita merujuk kepada novel naratif fokus contoh bab 4, iaitu Iceberg. Boleh? Baik, untuk wawancara ini dia terdiri daripada 2 orang ataupun lebih, di mana satu orang akan menanya soalan dan satu ataupun orang, 2 atau 3 orang yang lain akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang bertanya. Jadi untuk demonstrasi kali ini, Cikgu Atirah akan jadi orang yang bertanya soalan dan Cikgu Sharifah akan menjawab soalan. Tetapi Cikgu akan fokuskan kepada gaya bahasa yang terdapat dalam novel yang telah kita pelajari hari ini, iaitu novel Naratif Fokus Contoh bab 4. Jadi silalah kita tonton ya, Cikgu Atirah. Okey, baiklah semua. Masih ingat saya lagi cuti-cuti ni? Jadi, kita dengar ya. Saya mulakan daripada sebagai seorang wartawan TV Lentera, anda diminta untuk mewawancara salah seorang lelaki tua yang mempunyai pengalaman hidup di tempat yang mempunyai iceberg. Jadi saya akan jadi wartawannya, Cikgu Sharifah akan jadi orang yang ditemu ramai, iaitu Encik Ahmad. Okey, betul tu. Jadi kamu semua sebagai anak murid tengok dulu dan nanti baru kita buat aktiviti. Kamu buat aktiviti bersama rakan dan cikgu akan menilai lah kamu punya kreativiti itu. Okey. Silakan. Baiklah. Selamat datang saya ucapkan kepada Encik Ahmad. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Encik untuk diwawancara. Terlebih dahulu, saya ingin bertanyakan tentang pengalaman Encik di sanalah sepanjang ni. Dia contoh. Boleh terhadap itu? Cikgu Atira. Cikgu Atira. Kan Cikgu Sharifah dah terangkan kepada kamu berkenaan definisi gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa, dan Cikgu rasa dan Cikgu tahu yang kamu semua sudah memahami, sudah faham apa itu definisi gaya bahasa, jenis-jenis gaya bahasa yang terdiri daripada metafora, asonansi, anafora, repetisi, personifikasi dan sebagainya. Jadi sebelum kita melakukan apa-apa aktiviti untuk pengajaran hari ini, cikgu dengan Cikgu Atira akan menunjukkan satu demonstrasi kepada kamu bagaimana melakukan aktiviti wawancara berkenaan dengan tajuk kita hari ini, iaitu tajuk gaya bahasa, tapi kita merujuk kepada novel naratif fokus contoh bab 4, iaitu Iceberg. Boleh? Baik, untuk wawancara ini dia terdiri daripada 2 orang ataupun lebih, di mana satu orang akan menanya
soalan dan satu ataupun dua atau tiga orang yang lain akan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh orang yang bertanya. Jadi untuk demonstrasi kali ini, Cikgu Atirah akan jadi orang yang bertanya soalan dan Cikgu Sharifah akan menjawab soalan. Tetapi Cikgu akan fokuskan kepada gaya bahasa yang terdapat dalam novel yang telah kita pelajari hari ini, iaitu novel Naratif Ogo Shonto bab 4. Jadi silalah kita tonton ya. Cikgu Atirah. Okey, baiklah semua. Masih ingat saya lagi cuti-cuti ni? Jadi, kita dengar ya. Saya mulakan daripada sebagai seorang wartawan TV Lentera, anda diminta untuk mewawancara salah seorang lelaki tua yang mempunyai pengalaman hidup di tempat yang mempunyai iceberg. Jadi saya akan jadi wartawannya, Cikgu Sharifah akan jadi orang yang ditemu ramai, iaitu Encik Ahmad. Okey, betul tu. Jadi kamu semua sebagai anak murid tengok dulu dan nanti baru kita buat aktiviti. Kamu buat aktiviti bersama rakan dan cikgu akan menilai lah kamu punya kreativiti itu. Okey. Silakan. Baiklah. Bolehkah Encik ceritakan pengalaman yang dilakukan oleh masyarakat Ogo Shonto ketika menanti kehadiran iceberg itu? Okey, terima kasih Encik Atirah berkenaan dengan soalan-soalan yang diberikan, iaitu bagaimanakah keadaan masyarakat Ogo Shonto ini menunggu kehadiran dua kutub iceberg itu. Jadi saya Encik Ahmad yang mewakili daripada masyarakat di iceberg, saya akan mencerita sedikit bagaimana kami menjalani ataupun menghadapi situasi menunggu kehadiran iceberg. Baiklah, pada suatu hari pihak televisyen telah menyatakan ataupun mewartakan bahawa iceberg itu akan datang daripada luar negara, iaitu daripada Amerika Syarikat, di mana semua orang perlulah menunggu di tepi pantai untuk melihat bagaimana iceberg itu sampai daripada luar negara. Ia mungkin mengambil masa 2-3 minggu untuk sampai. Jadi apabila kami sebagai penduduk ataupun masyarakat di Ogo Shonto telah mendengar berkenaan yang kenyataan iceberg itu akan tiba, jadi kami punya perasaan ini semua berasa gembira, teruja, tidak sabar, dan kami ingin melihat sendiri bagaimana ketulah iceberg itu yang sebenarnya. Ialah sebelum ni kan kita hanya melihat menerusi lama sesawang, bayangan orang kata. Jadi apabila dia nak muncul dekat depan mata kita sendiri, jadi kita boleh tahulah, wow, begini saiz iceberg tu, saiz kecil, saiz besar ke, tinggi dia macam mana. Itulah perasaan yang ditunggu. Kira macam perasaan masyarakat tu kita boleh perasaan tu yang saya boleh lihat, yang masyarakat tu memang tidak sabar dan sangat teruja menunggu kehadiran ketulah iceberg itu. Baiklah. Sebegitu rupa ketidaksabaran orang-orang penduduk di sana ya, Encik Ahmad. Ya, betul. Jadi kita beralih ke soalan seterusnya, iaitu dalam cerita yang Encik Ahmad ceritakan tempoh hari, seperti Encik Ahmad ni, saya nak tanya, mengapa Encik rasakan bahawa Encik dah tak boleh nak dengar lagi kata-kata jiran Encik, jiran tetangga tentang kehadiran itu? Apa yang menyebabkan Encik merasakan begitu? Oh, terima kasih Cik Atirah. Yalah, kita ni sebagai masyarakat yang hidup saling bersatu, bekerjasama antara hormat menghormati dalam kalangan masyarakat di sekeliling, terutamanya masyarakat di Ogo Shonto inilah. Saya turut merasai yalah, kita pun dah mendengar bahawa pihak penyiaran telah bagi tahu yang ketulah iceberg itu akan sampai, tapi apabila kami masyarakat di Ogo Shonto ni
telah menunggu lebih sebulan, lebih 2 bulan dalam jangkaan sebegitu. Tapi kami menunggu dengan penuh perasaan kesabaran, teruja. Tapi kami menunggu ianya ibarat satu aktiviti yang sia-sia. Kami tidak menjaga keselamatan keluarga, tanaman pokok kami. Jadi disebabkan kami nak menunggu kehadiran ketulah iceberg itu, kami merasakan ia satu aktiviti ataupun aktiviti yang sangat tidak berfaedah. Jadinya saya rasa sejak akhir-akhir ni saya melihat masyarakat di August Contoh ini menunggu kehadiran iceberg itu ibarat entah sampai tengah malam, entah menjelang pagi, entah waktu rembang tengah hari. Kita sendiri pun tidak tahu apabila ataupun jangkaan yang sebenarnya kehadiran iceberg itu. Yalah, pihak penyiaran dah kata lain, pihak orang yang menghantar tu pun lain. Jadi kami sebagai masyarakat di sini rasa macam sedih pun ada. Yalah, daripada perasaan teruja apabila dah tunggu lama-lama jadi sedih. Dah tunggu waktu sampai daripada waktu pagi, waktu petang, malam, tengah malam. Tapi ketulah iceberg pun tak sampai-sampai juga dekat August Contoh ini. Jadi itulah perasaan saya dan masyarakat August Contoh yang lain. Baiklah, terima kasih atas perkongsian tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Encik Ahmad kerana sudi berkongsi tentang pengalaman dia di sana. Sama-sama Encik Atira. Jadi Encik Atira ada nak tanya apa-apa lagi ke? Ataupun setakat ini saja soalan daripada Encik Atira? Sampai sini saja. Semoga kita bertemu lagi ya Encik Ahmad. Okey, boleh. Terima kasih. Sama-sama. Itulah, tadi kamu telah lihat bagaimana cikgu dengan cikgu Atira mendemonstrasikan bagaimana kamu semua nak melakukan aktiviti wawancara sebentar lagi. Jadi, kalau kamu dapat tangkap apa yang cikgu dengan cikgu Atira bertanya tadi, kami adalah menggunakan gaya bahasa repetisi, iaitu boleh dapat pada perkataan entah-entah, di mana cikgu telah mengulang perkataan entah-entah itu sebanyak 3 kali. Jadi setelah kamu melihat video daripada demonstrasi kami, cikgu harap kamu semua boleh melakukan aktiviti itu dengan yang lebih baik daripada kami, dan cikgu akan menilailah siapa yang lebih baik, siapa yang lebih cemerlang. Dan nanti di akhir pengajaran, Cikgu Atira akan membuat penilaian dan kesimpulan seluruh pengajian. Jadi, jom kita menerusi, jom kita lakukan aktiviti seterusnya. Baiklah murid-murid. Masa 3 minit kamu sudah cukup. Jadi, cikgu nak tanya, kamu dapat berapa banyak gaya bahasa dalam bab ini? Siapa boleh banyak tahu? Banyak cikgu. Banyak cikgu, lebih Ada 5 cikgu. banyak cikgu. Ada. Wow. Okey, Shu. Siapa tu? 6. Okey, Shu. Saya jumpa 6 cikgu. Cikgu, ada personifikasi. Lagi. 1. Anafora. Lagi. Ada Hyperbola. Anafora repetisi. Ada metafora, hyperbola, Ada sin, dan ada sinkop. Sinkop. Saya jumpa sinkop. Repetisi. Okey. Betul. Saya jumpa tu Betul. juga. Lagi. Sama lah kita. Jadi cikgu nak Fatin. Berapa banyak tadi Fatin, kawan-kawan cakap ada berapa? 6 cikgu. Okey, 1, Anafora. 2, Personifikasi cikgu. Shu yang ketiga, Ha. Syaira, Syaira Sabri. Metafora. Ya cikgu, dua-dua Syaira jawab. Okey, Syaira Amido yang kelima. Hyperbola. Okey, betul. Syida, Repetisi cikgu.
Ya betul. Wah, pandainya kamu semua. Cikgu Syuhada bagi jawapan juga. Ya, cikgu dengar. Maaf cikgu, tangan saya tak ada tepuk je, saya tepuk macam ni. Tepuk sebelah tangan berbunyi tu. Sakit tak berbunyi satu tangan je? Tak berbunyi cikgu. Okey. Saya tepuk tangan. Okey, baik. Memandangkan kamu semua dah faham apa jenis gaya bahasa tu macam mana rupa dia. Jadi, sebelum kita habis kelas, cikgu nak buat satu aktiviti lah dengan kamu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Jadi, Aktiviti apa tu cikgu? cikgu nak kamu semua berpasangan untuk melakukan aktiviti wawancara. Jadi, kamu nak cikgu tetapkan ataupun kamu nak pilih sendiri? Cikgu tetapkan lah. Cikgu tetapkan lah. Tetapkan. Maknanya cikgu okey je, ons. Okey, cikgu tetapkan. Kalau macam tu, Syuhada dengan Syaira Zamri, Amirah Fatin dengan Syahira Hamidun, Hai Fatin. Pak Hai, Izin Syira. dengan Syahidah Rahim. Ya. Jadi Nafisah. Syahidah. Nafisa cikgu. Maaf, cikgu pun dah berbelit nama kamu Menjak semua. PKP cikgu tak ingat Cikgu nama ni kamu. kelakar lah. Apa cikgu? Okey. Untuk aktiviti wawancara ni nanti Cikgu Atirah akan bantu kamu macam mana lah untuk kamu buat wawancara ni. Tapi cikgu akan cakap lah, wawancara ni dia lebih kurang macam aktiviti kamu bercakap secara dialog antara satu sama lain. Tetapi wawancara ni memerlukan satu orang pengacara ke ataupun orang yang penemu duga dan satu orang lagi orang yang akan menjawab segala soalan yang diberi. Faham? Faham cikgu. Okey. Faham baik. cikgu. Jadi kita Faham teruskan. cikgu? Okey, baik. Jadi kita teruskan aktiviti kita di WhatsApp kelas. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh. Okey, kita jumpa di sana. Jom. Jom. Jumpa saya di sana. Okey, jumpa Jom. semua. Hai, saya Syahira, wakil daripada pihak penyiaran Ogoshonto. Saya ke Ogoshonto kerana saya ingin mewawancara pihak Cik berkenaan kehadiran keteluan iceberg di Ogoshonto. Oh ya, sebelum tu, nama saya Syahira dan Cik, nama Cik apa ya? Hai, saya Fatin. Saya seorang penduduk di Ogoshonto ini. Oh, Cik Syahira ingin bertanya mengenai kehadiran iceberg tu ya? Boleh, boleh. Saya boleh menjawab segala pertanyaan pihak Cik. Baiklah Cik Fatin, sebelum itu saya ingin memberitahu bahawa perbualan kita ini akan direkod terlebih dahulu sebagai bahan bukti dan rasmi sebelum disiarkan di televisyen. Baik, boleh. Silakan Cik Syahira. Soalan saya yang pertama, bilakah jangkaan waktu akan ketibaan sebenarnya kehadiran iceberg itu? Bilakah tarikh yang dijanjikan sebenarnya? Sedih saya mengenangkan keadaan masyarakat di sini menanti dengan penuh kegembiraan, keceriaan, tapi itu semua dusta. Ketulan iceberg yang dijanjikan itu semua tidak jua kunjung tiba, sehingga menyebabkan masyarakat Ogoshonto ini menanti dengan penuh sabar. Bahkan sehingga ada yang menyebabkan masyarakat di sini lupa akan keluarga dan keselamatan keluarga masing-masing. Bayangan mereka terhadap iceberg itu setinggi mereka lupa akan bumi dan langit Ogoshonto yang mula mengering. Lupalah mereka yang mendung sudah lama tidak terapung di langit. Lupalah mereka yang tanah mulai retak-retak. Lupalah mereka yang segala pepohon mulai layu. Oh begitu, saya turut bersimpati di atas pengalaman yang terpaksa Encik Fatin lalui. Baiklah, terima kasih Encik Fatin berkenaan pengalaman itu. Terima kasih kerana sudi diwawancarakan oleh saya. Jumpa lagi ya Encik Fatin. Sama-sama Cik Syahira. Baiklah, moga berjumpa lagi ya.
Hai, Assalamualaikum. Saya Faizin, wakil daripada pihak penyiaran Ogoshonto. Saya di sini untuk bertanya kepada Cik pengalaman mengawal iceberg sebelum berangkat ke Kepulauan Ogoshonto. Saya berharap Cik sudi luangkan sedikit masa. Hai, saya Syida. Oh, boleh. Saya merupakan salah seorang anak kapal yang menguruskan keberangkatan iceberg dari Amerika ke Ogoshonto. Baiklah, bolehkah Cik Syida ceritakan seberingkas bagaimana Cik dan anak-anak kapal yang lain menguruskan iceberg itu? Untuk maklumat Cik Syida, rakaman wawancara ini akan direkodkan ya? Oh, ingin direkodkan ya? Okey, boleh Cik, silakan. Saya cerita ya. Waktu itu tepat jam 9 malam. Cuaca sangat dingin. Udara waktu malam itu sejuk sehingga terasa ke bahagian tulang-tulang kami. Tuan nahkoda kami tenang mengarahkan kami sambil dia menghirup air kopi panas. Sedangkan kami bertungkus lumus menguruskan iceberg. Pada ketika itu, iceberg itu mula menunjukkan kedegilannya, di mana saya dan anak-anak kapal yang lain terpaksa menggunakan seluruh tenaga kami dalam menguruskan iceberg ini. Tetapi apabila batang-batang gelombang berguling ke selatan, iceberg itu bergerak ke belakang, seolah-olah tidak mahu meninggalkan kutub tempat kelahirannya. Namun, dengan segala kudrat dan tenaga kami tetap terus melawan kedegilan dan rasa rindu iceberg itu terhadap kutub-kutubnya. Oh, begitu ceritanya. Sudah pasti keadaan itu berada dalam kesulitan. Terima kasih ya Cik Syida kerana sudi berceritakan pengalaman Cik dalam menguruskan iceberg itu. Sama-sama Cik Faizin. Semoga bertemu lagi. Terima kasih buat Syahida dan Faizin yang sudah mempersembahkan skrip wawancara yang telah dibina oleh mereka. Jadi, apa gaya bahasa yang telah digunakan oleh kumpulan mereka? Selamat datang, saya ucapkan kepada Encik Ahmad. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa Encik Ahmad untuk diwawancara. Terlebih dahulu saya ingin mengetahui berapa lama Encik menetap di Ogoshonto tersebut. Pertama sekali, terima kasih kepada saudari kerana sudi mewawancara saya. Sebenarnya, tidaklah sebanyak mana pengalaman saya, namun boleh kiranya saya berkongsi pengalaman tersebut dengan saudari. Baiklah, boleh saya tahu pengalaman Encik yang masih terpahat di hati sehingga kini? Boleh, baiklah. Saya memilih untuk menceritakan pengalaman saya semasa musim kemarau. Apabila waktu kemarau tiba, saya akan merasakan bahawa keadaan susah itu akan tiba dalam hidup saya. Kalau boleh undurkan waktu, saya tidak mahu musim itu tiba kerana saya terpaksa mendalamkan dasar kolam untuk sumber air. Saya berharap ada mata air yang akan rekah. Bermacam lagi harapan saya ketika musim kemarau ini. Namun, saya tahu harapan itu tidak akan tercapai. Lalu, biarlah saya membumikan harapan saya hingga 100 kaki sekalipun. Begitu sekali ya kehidupannya. Baiklah, apa yang ingin Encik sampaikan kepada rakyat Malaysia pada ketika ini? Saya tidak ingin cakap panjang, namun saya menyeru agar rakyat Malaysia supaya sentiasa bersyukur tinggal di Malaysia kerana hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri, lebih baik di negeri sendiri. Kitaan terima kasih saya ucapkan kepada Encik Ahmad kerana sudi berkongsi pengalaman ketika musim kemarau tersebut. Sama-sama, semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada semua orang. Terima kasih.
semua selepas kita dengar kawan-kawan kita dah wawancara antara Encik Ahmad, Cik Syahidah, semua tu, ada apa-apa yang kita boleh simpulkan di sini? Maksudnya, pembelajaran kita pada hari ini telah berakhir. Jadi, saya minta sesiapa boleh simpulkan apa yang awak semua dapat pada hari ini. Pada hari ini, kami belajar tentang jenis-jenis gaya bahasa cikgu. Untuk sesi wawancara ini, kita telah menggunakan gaya bahasa diksi, anafora dan juga personifikasi cikgu.